Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillahi wassalatu wassalaman ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini, kerana kita dapat bersama-sama duduk di dalam majlis ilmu, yakni taman-taman syurga. Moga-moga dengan kehadiran kita ini Allah mengampunkan segala dosa kita dan akhirnya dimasukkan kita semua ke dalam syurga-Nya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, Dr. Syiak yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita Hidayatus Sibyan, muka surat 7, kan? Sifat yang ketiga, tabligh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ketiganya at-tablighu, artinya wajib menyampaikan oleh sekalian rusul akan barang yang disuruh sekalian mereka itu, menyampaikan dia bagi sekalian umatnya. Lawannya al-kitmanu, artinya menyembunyi sekalian mereka itu akan barang yang tersebut itu, iaitu mustahil. Adapun tanda siddiq sekalian rasul, itu nanti. Jadi kita nak sambung ni sifat yang wajib bagi sekalian rasul. Kita dah belajar sebelum ni siddiq dan amanah, dua perkara. Sekarang kita nak masuk yang ketiga, iaitu at-tablighu.
Tabligh. At-tabligh ni asal perkataannya balagha. Ba lam dengan ghain, balagha, iaitu baligh. Baligh ni maknanya sampai. Tabligh menyampaikan. Baik. Jadi sifat yang ketiga ni namanya at-tabligh. Artinya wajib bagi sekalian rasul tu. Maksud wajib sini maknanya mestilah semua para nabi, para rasul itu menyampaikan oleh sekalian rasul itu. Apa yang disampaikan? Akan barang yang disuruh sekalian mereka itu menyampaikan dia. Jadi sifat yang wajib mesti ada pada seorang rasul, iaitulah sifat tabligh, menyampaikan. Maknanya rasul dia tak sembunyi. Apa yang kena sampai dia sampai. Tapi apa benda yang dia sampai? Yang dia sampai itu ialah barang yang disuruh sekalian mereka itu menyampaikan dia. Barang yang disuruh sampai je. Barang tak disuruh sampai, tak sampai. Sebab ada juga perkara yang Allah tak suruh Rasul sampai. Dia menjadi rahsia Allah dan Rasul saja. Ataupun juga kata setengah ulama', perkara sunnah yang tak boleh dipakai oleh orang lain, hanya untuk Rasul saja. Contohnya berkahwin lebih daripada 4, kan? Kita paling maksimum boleh pergi 4 lah. Tapi biasanya 1, kan? Nah, tapi makna paling kuat lah, kalau hebat tak ada mana pun 4 je boleh pergi. 5 tak boleh, 4,5 pun tak boleh. Tapi apa nama Rasul boleh. Untuk Nabi kita Nabi Muhammad, itu sunnah tu tak boleh ikut. Memang tu sunnah Nabi, tapi tak boleh ikut. Sebab dia khusus untuk Nabi sahaja, untuk Rasul. Jadi begitulah maknanya, ada perkara walaupun disebut sifat yang wajib bagi Rasul itu tabligh, menyampaikan, tapi bukan maksud semua benda. Yang disampaikan itu perkara yang disuruh sampai saja. Yang tak disuruh sampai, tak sampai. Itulah sifat tabligh bagi Rasul. Bagi sekalian umatnya, dan sampaikan pada siapa? Sekalian umat. Inilah yang membezakan antara Nabi dan juga Rasul. Orang tanya, apa beza Nabi dan Rasul? Nabi tak wajib sampai pada umat. Tak wajib sampai. Mana nak sampai pun tak apa, tak nak sampai pun tak apa. Adapun kalau Rasul, wajib sampaikan apa yang Allah berikan pada mereka kepada sekalian umat masing-masing. Makna wajib, mesti kena. Kalau tak buat, berdosalah Rasul tu. Tapi tak adalah Rasul yang langgar perintah Allah, tak ada seorang pun. Tapi nak ceritanya, mesti sebagai Rasul itu wajib dia menyampaikan pada umat dia masing-masing. Nabi tak. Itu beza Nabi dan juga Rasul. Baik. Jadi itu tabligh, artinya wajib menyampaikan oleh sekalian Rasul. Dia baca dengan Rasul, Rasin lam, dia tak ada waw situ, kerana itu jamak bukan mufrad. Kalau Rasin waw lam tu mufrad, maknanya seorang je Rasul. Tapi kalau Rusul dibaca dengan Rusul tanpa waw situ, maka itu maknanya makna jamak, maknanya rasul-rasul semua sekali. Mana rasul-rasul tu 313 orang. Yang wajib kita tahu 25. Akan barang yang disuruh sekalian mereka itu menyampaikan dia bagi sekalian umatnya. Lawannya al-kitmanu. Lawan dia al-kitmanu. Apa makna al-kitman? Artinya menyembunyikan sekalian mereka itu akan barang yang tersebut itu. Tersebut itu mana? Barang yang disuruh sampai, dia tak sampai. Itu mustahil, akal tak boleh terima. Tak ada seorang Rasul jenis kitman, jenis sembunyi, jenis nyak, tak nak sampai. Tak ada. Maka daripada hasil pengajian kita dalam sifat tabligh ni, maka kata ulama, mesti menjadi kewajipan para da'i, para alim ulama memiliki akan sifat tabligh. Apa maksud sifat tabligh? Maknanya kena sampai apa yang disuruh sampai. Apa yang Allah suruh sampai, kita tahu, kita kena sampai.
Dalam hadis Nabi kata, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu, fakatamahu, maka dia sembunyi, dia senyap, aljamahullah, maka dia akan dicambuk, disbat oleh Allah Ta'ala bilijamin min narin yaumal qiyamah, dengan rejam, dengan sebatan daripada api neraka pada hari kiamat. Maknanya orang yang alim, kalau dia sembunyi, orang tanya dia soalan, dia tak nak jawab. Kadang-kadang tawaduk tak kena tempat, kan? Tak nak jawab, padahal dia boleh jawab soalan tu, dia buat senyap. Maka orang ni dia akan dibakar dalam api neraka. Dalam hadis yang lain pula Nabi kata, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah, manusia yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat, alimun la yanfa'uhu Allah bi ilmihi, iaitu orang alim yang tak memberi manfaat oleh Allah Ta'ala akan ilmunya. Maksudnya orang yang alim, ada ilmu, kemudian tak sampai ilmu dia, dia tak menerangkan masyarakat jahil, masyarakat dalam kederhakaan pada Allah, dia tak betulkan dengan ilmu dia, maka orang ni dia paling siksa sekali azab dia nanti di hari kiamat. Aduh. Sebab apa? Sebab dia menyembunyikan. Sebab tu menjadi kewajipan para dai, para pendakwah mesti bersifat dengan sifat tabligh. Macam Nabi dan Rasul ni, walaupun dia bukan Rasul, bukan Nabi, tapi dia mesti ada kewajipan gitu. Sebab ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, supaya dengan dengan hujah dia tadi boleh melaksanakan apa yang disuruh dan mencegah apa yang dilarang. Jadi berkenaan dengan SOP masjid ni, alhamdulillah lah, itu yang perlu kepada bukan kita kata bentuk pertikaian, tetapi orang cakap apa, check and balance. Ada orang kata, ada orang minta rujuk semula, akhirnya alhamdulillah faedahnya dapat kat kita. Hari ni dah dibuka ruang, bukan lagi 40 orang di Perak, tapi mengikut kapasiti masjid. Kalau tak hari tu semayang Jumaat, sekat 40 orang dia boleh semayang, kan? Kita pergi pun balik, Ana pun tak dan minggu lepas masjid sana lah. Kunci lah pagar, dia kata tak boleh sat. Pada awal lagi, sebab dia kata kuantiti cukup dah 40. Nampak tak susah gitu, kan? Padahal gibilion tak ada pula mesti 40 orang. Masuk bilik, tak boleh masuk dah, cukup dah, kan? Tak boleh masuk, lambat mana masuk. Pasar boleh masuk ramai. Jadi alhamdulillah, bila ada ustaz-ustaz yang cakap gini dan sebagainya, akhirnya perkara ni dirujuk semula. Bila rujuk semula, faedahnya dapat kat kita. Maka hasilnya alhamdulillah hari ni, dan kita pun ucapkan terima kasihlah kepada bahagian Jabatan Agama Islam dan juga sultan yang memperkenankan, sultan kita, kan, kerana meluluskanlah mengikut kapasiti masjid. Sebab apa? Sebab orang nak pergi masjid, kan. Jadi sianlah sekat. Ada sahabat saya, Ustaz Aziz lah, Ustaz Aziz yang mengajar sini juga, kan. Dia hantar kereta dia repair di Manjung. Lepas tu sementara tunggu kereta tu nak semayang maghrib, maghrib kan sekejap, singkat, dia singgah semayang kat satu masjid dekat Manjung tu, nak singgah semayang situ, tapi tak boleh masuk sebab alasannya dah penuh, kota tu dah penuh. Jadi payah sian orang yang dalam keadaan ada urusan dan sebagainya. Maghrib dengan isyak ni singkat waktu, dah kalau nak semayang kat mana? Kadang-kadang surau-surau stesen minyak pun tak buka, tapi nak semayang mana? Jadi masalah, kan? Dah kadang-kadang kita pelik ke apa kena mengena COVID dengan bilangan. Okey, dia kata COVID ni boleh berjangkit orang yang dekat. Tak apa, kita buat jarak lah. Tapi apa kena mengena dengan jumlah orang, bilangan tu, kan? Kalau jumlahnya ramai tapi masih lagi jarak, tak ada masalah, kan? Jadi kalau masalahnya berjangkit, buat jarak je lah, tapi bilangan buka je lah. Alhamdulillah hari ni negeri kita, alhamdulillah negeri Perak mendahului negeri-negeri lain lah dengan pelaksanaan dibenarkan kuliah-kuliah agama semua boleh. Tak payah kata kuliah maghrib dengan subuh je, dia kata kuliah duha pun boleh.
Nak kuliah muslimat boleh, nak buat tahlil boleh. Alhamdulillah. Nak. Lepas tu kadang-kadang kita jangan berbalah-balah lah. Kalau sama-sama ustaz, tak apalah, dia orang berilmu. Kita yang tak berapa banyak ilmu, tak payah masuk campur lah benda tu, kan? Nah, ustaz sama ustaz, tak apa, dia pun tahu apa dia cakap, dia apa yang dia petikai, orang yang dia petikai tu pun sama. Maknanya contoh macam ni, macam di sekolah lah, cikgu sains dengan cikgu matematik tengah sembang pasal masalah subjek. Cikgu matematik kata ni 8 campur 5 ni. Cikgu sains ni pula kata dak ni hidrogen campur oksigen. Tengah sembang-sembang, tiba-tiba anak murid mencelah situ. Saya tak setuju, dia kata. Saya tak setuju, sepatutnya hidrogen. Nampak? Budak tu budak sekolah lagi, bukan cikgu. Cikgu ambil buku teks, buat gulung-gulung rapat, ketuk kepala. Banyak cakap apa, jangan menyampuk. Ni cikgu tengah cakap. Gitulah juga. Jadi yang viral-viral video, dia tu ustaz, yang dia petikai pun ustaz juga, sama-sama ustaz. Tak apalah, dia faham ilmu tu. Nah, kita start pun tak lagi. Kan? Kita pun sembang kedai kopi, tepuk meja terbalik cawan. Ya. Memang kita ada ustaz, tapi apa itu dalam UNESCO yang mungkin daripada memang tak balik Islam ni, kalau kita itu kita tak kita tapi bila itu KTM yang tunjukkan UNESCO, okey, kita dia okey, kita jawab. Tapi bahan datang orang kita faham. Sebab kita banyak itu. Kita banyak Islam ada apa aturan dalam diatur dan kita belajar juga. Ya. Bukan saya jadi jabatan mufti. Bukan saya majlis fatwa. Dia begini. Kita kalau nak hurai benda ni panjang lebar. Pertama sekali dasar negara sendiri. Tu perlembagaan tu sendiri. Kan? Kalau betul macam yang tuan tu sebut tadi, yang pertama sekali semua jabatan kena duduk bawah jabatan agama. Tu sepatutnya. Tapi masalah sekarang, adakah negara kita macam tu? Jabatan agama dia hanya sebahagian daripada jabatan dalam kerajaan. Sebahagian saja. Maknanya suara tepi je, bukan suara atas. Dia boleh cadang, dia boleh kata, tapi dia tak ada power. Macam kita kata, kenapa anugerah bintang apabila diteruskan? Jabatan agama boleh jawab, Kementerian Agama boleh jawab. Itu bukan bawah bidang kuasa kami. Itu bawah bidang kuasa kementerian lain lah, yang terlibat dalam masalah hiburan dan sebagainya. Ini bukan bidang kuasa. Itu masalah ni. Jadi macam mana kita nak sekat orang joget kalau itu bukan bidang kuasa kita? Itu masalah punca dia. Jadi makna kata beginilah, saya mengambil pendekatan pertengahan. Mana kata betul benda tu salah, kita ikut KKM, kita ikut WHO, ikut barat dan kapir dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama juga, ahli-ahli agamawan kita pun sedang berusaha sekadar mana kemampuan kuasa yang mampu mereka buat. Sebab kuasa tu terhad. Itu masalah dia. Kuasa tu terhad. Jadi dia cuba. Jadi macam yang kita di Perak, kita nampaklah bila berlaku perubahan SOP ni, ini menunjukkan esko agama kita jalankan tugas lah. Dia cubalah bawakan benda ni di istana. Dia tahu rakyat Mahen, orang-orang masjid, orang surau, ustaz-ustaz semua dah bising. Jadi dia bawa, dia kata, boleh tak kita adjust balik, kan? Supaya biarlah ni. Jadi Sultan pun setuju. Itu je lah yang kita mampu. Jadi kita cuba buat sekadar yang kita mampu. Pucuk pangkalnya dasar tu. Jadi macam mana nak ubah dasar? Pemimpin. Dan macam nak ubah pemimpin? Kitalah rakyat. Kita pilih pemimpin yang memang suka dengan maksiat. Akhirnya maksiat dijalankan. ABP boleh jalan, kuliah agama tak boleh jalan. Tu. Lepas tu kita mengamuk, ni apa ni? Masjid tak boleh masuk. Joget boleh pula. Dah kita tanya, awak pangkah siapa dulu? Dia. Dah tu nak marah kenapa? Itu cerita dia, kan? Jadi kita nak salahkan majlis fatwa ke, nak masalahkan ulama ke, kita nak ni, bukanlah maksud kita salahkan, tapi makna kalau kita nak kata ke mereka pun, depa tu dah cubalah sedaya yang mampu.
Nak depa dengan kuasa yang depa ada lah. Makna kata betul juga, kita pun akan mungkin kita tanya, dah mufti buat benda, jawatan agama buat benda, betul juga. Tapi kita ni fikir sama juga, kalau semua tak nak duduk jawatan tu, semua letak jawatan, kalau macam ni saya letak jawatan lah, habis orang semua salahkan saya, dah siapa nak pegang? Kita nak pegang, kita pun tak berani juga. Tu maknanya boleh kita, orang cakap apa, berkata, tetapi jangan sampai menghina. Boleh kita mengutarakan pandangan dan cadangan, tapi jangan sampai menjatuhkan. Sebab mereka pun nak tersepit juga di tengah-tengah bidang kuasa mereka tu sendiri pun. Tapi macam saya sebut tadilah, saya dua-dua saya okey. Pandangan daripada mufti pun okey, pandangan daripada ustaz-ustaz yang dalam WhatsApp tu pun saya okey juga. Pandangan Ustaz Kazim, pandangan Ustaz Balik Syah, kan, pandangan satu lagi Ustaz Perak tu, orang yang baju biru tu, viral dekat video dia tu, kan. Itu pun saya okey je, tak ada masalah. Mana kata betul lah, dia suruh rujuk balik, suruh check balik relevan ke tak relevan apa kita buat hari ni. Dan alhamdulillah kesan daripada tu, tengok hari ni berlaku perubahan SOP di negeri kita. Nak kita ucaplah alhamdulillah, kan. Tu jadi gitu. Yang pentingnya kita faham peranan masing-masing lah, kedudukan kita masing-masing, dan kita ikutlah kepada alim-alim ulama, dan kita support juga mereka, kita bantu mereka. Ya macam orang main bola lah, macam orang main bola. Kadang yang tengok bola ni ulas lebih daripada pemain sendiri. Bila bola sampai depan gol, kita kata patut tanduk tadi tu, patut buat lipat tu baru gol. Kita bagi bola kat dia, sepak pun tak kena. Nampak? Kadang takut kita cakap je pandai, yang buat tak boleh. Jadi kita nak ulas boleh ulas, tapi jangan sampai macam tadilah saya sebut, jangan sampai menghina, jangan sampai menjatuhkan. Kritik yang membina. Macam kita tengok bahasa Ustaz Balik Syah, Ana sukalah dengan bahasa dia. Dia kata kita minta MKN, KKM rujuk semula, kaji semula. Cakap kita tak apa, jangan sampai macam ni apa benda ni, buat SOP benar. Kita jadi seolah-olah macam kita mempertikaikan terus keputusan mereka, sedangkan keputusan tu dibuat bukan seorang, tetapi ahli majlis fatwa yang begitu alim dalam masalah ilmu-ilmu agama. Kerana ilmu agama ni sangat-sangat luas, tuan-tuan. Dan kita yang mungkin baru belajar kuliah Masjid Surau ni, itu sikit je, 1 daripada per 100 saya boleh kata. Sikit sangat ilmu yang kita mengaji ni, tu basic je. Base je. Dia pecah dia tu banyak lagi. Dia punya ilmu usul fiqh dia tu, ada istihsan, istishab, sumber-sumber hukum tu banyak. Dia ada kias-kias, ada merujuk kitab pula berjilid-jilid. Depa rumah kitab bersusun-susun, kita rumah bersusun dia. Periuk susun, nampak, pinggan mangkuk, nampak, senduk susun, surat khabar susun, kan. Jadi makna kata bolehlah nak cakap, cuma jangan lebih lah. Macam orang komplain tu imam, apa tu imam, asyik-asyik ulang surah sama, ayat sama, dah lah baca bukan sedap mana. Tak apa bahagian cakap, suruh dia pula jadi imam, tengok terketar-ketar. Baca Fatihah pun kelang kabut. Jadi kita begitu. Bolehlah kita nak cakap, tetapi kan, makna kata jangan sampai menghina atau jangan sampai menjatuhkan, tetapi bagilah kritikan yang membina, supaya dengan tujuan kita kata tu boleh kebaikan. Macam tadi lah, bila ustaz-ustaz ni bercakap, akhirnya kebaikan kita dapat. Itu yang kita nak. Kita nak kesannya positif, bukan negatif. Baik, balik kepada kitab kita, jauh kona ni. Kitab kita ni Kitman tadi. Artinya menyembunyi sekalian mereka itu akan barang yang tersebut. Jadi Rasul-Rasul tak sembunyi. Jadi para da'i pun jangan sembunyilah. Cakaplah apa yang perlu cakap. Dia ulama ni dia ada dua akhir zaman ni. Ada ulama su', ada ulama akhirat. Ulama dunia dengan ulama akhirat. Macam mana nak kenal? Kita disuruh ikut ulama akhirat, jangan ikut ulama dunia. Macam mana nak kenal mana satu ulama dunia, mana satu ulama akhirat? Ulama dunia dia ada kepentingan.
Ulama akhirat dia tak ada sebarang kepentingan melainkan semata-mata Allah, semata-mata akhirat. Ulama dunia kepentingan dia gaji, pangkat, jawatan, macam-macam, rumah dia, kereta dia. Itu dia ada kepentingan tentang situ. Dia cakap macam ni, benda tu salah, tapi kalau kata salah susah juga. Sagi aku kena pecat. Itu mana ulama maksud tu. Itulah ulama dunia. Bercakap tu takut-takut, sebab takut nanti jawatan dirampas, gaji kena ambil. Ulama jenis ni ulama yang jahat. Syekh Abdul Samad Palimangi sebut dalam Hidayatus Salikin, ni ulama yang jahat. Jangan kita ikut ulama jenis macam ni. Nak cakap jujur, cakap tak kira salah, cakap salah, benar cakap benar. Wala talbisul haqq bil batil, jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Contoh macam Datuk Ishaq Bahrum, dia tegur tentang Ratu Cantik. Dia kata siapa yang terlibat dalam Ratu Cantik wajib taubat. Ini adalah perkara maksiat, dia kata. Dapat surat layang terus, diberhentikan sebagai mufti Selangor. Kan? Akhirnya diberhentikan. Tak apa, itulah ulama akhirat. Tak ada masalah. Bukan, jangan kita pegang pula mufti ni semua jahat, yang kerja kerajaan semua jahat, yang duduk jabatan agama tu semua tak betul. Bukan. Kepegang jadi mufti tak salah, pegang jabatan mufti dan disuruh pula. Supaya ni nak menyelesaikan masalah umat, kena ada orang yang duduk di tampuk pemerintahan macam tu. Kena ada orang jadi menteri agama. Kena ada orang, jawatan-jawatan ni perlu diisi. Dan jawatan tu tak salah, yang salah pendirian kita. Dalam menyatakan hukum, dalam menyatakan jawapan, jangan jawapan tu ada kena-mengena dengan jawatan dia. Jawapan biar straight forward. Kalau apa dalam kitab sebut, betul kata betul, salah kata salah. Pecat lah, nak potong gaji potong lah. Kadang-kadang ni tak payah kata ustaz-ustaz dalam jabatan agama, tak payah kata mufti, ustaz ngajar kuliah pun kadang-kadang takut kok. Kata masjid ni tak boleh, color lain masjid ni, dia kata. Kalau aku cakap mereka tak panggil dah. Tak boleh, sampul dia tebal tu, yang nak buat main. Duit color ungu semua dalam tu. Bukan hijau boleh tahan lagi, ni ungu, dia kata. Lain kali duk dondang sayang gitu. Mana tak sebut dengan jelas. Tak boleh. Cakap-cakap je lah. Cuma jangan sampai kempen. Janganlah suruh sokong parti ni. Tak. Kita cakap tentang Islam. Apa tu Islam? Apa kelebihan Islam? Apa pentingnya mesti tegakkan Islam bersama Islam? Lepas tu terpulang lah, nak fikir kan, macam mana dia gitu. Jadi dia itu supaya kita kenal mana ulama yang betul, mana ulama yang tak betul, mana yang benar-benar ulama, mana yang ahli mamak sebenarnya. Kan? Tu. Baik, selesai. Jadi mustahillah para rasul itu menyembunyikan. Takkan rasul takkan sembunyikan. Adalah dia kata, ada lagi benda rasul tak cerita kat kita ni. Tu bengong nama dia. Tu mungkin tertelan ubat gegat nama dia. Apa benda yang disuruh sampai oleh Allah, rasul sampai. Takkan ada satu benda pun rasul sembunyikan. Sebab rasul itu orangnya jujur dan amanah. Bila disuruh sampai, dia sampai. Walaupun dia mungkin nak berpandangan orang yang disampaikan ni takkan terima kot. Contoh Nabi Musa dengan Fir'aun. Kenal sangat Fir'aun ni siapa dia, jahat sangat-sangat kan. Tapi bila Allah suruh Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, Nabi Musa pergi. Kalau kita agaklah suruh pergi jumpa orang yang memang anti-Islam, tak suka Islam, kita kenal sangat perangai dia, kita jawab macam mana? Tak guna cakap dengan orang tu. Dia bukan nak terima pun Islam, dia anti-Islam, tak payah cakap terus lah. Tak apa, tak payah cakap dengan dia, tak payah. Kita sebab tu tak layak kita. Tapi Nabi dan Rasul, bila Allah kata pergi, kata pada dia, walaupun takdir katalah kita duk rasa dia ni tak terima ni agama ni, tapi bila Allah suruh, wajib atas dia. Pergi juga Rasul. Nabi Musa pergi hadap Fir'aun kan. Semacam cerita Isra' wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Masa lah balik daripada Isra' Mi'raj, Allah pesan dah kat Nabi, suruh cerita kepada umat apa yang kamu lalui ni. Maka bila turun sampai dekat bumi dah, balik dah kat Mekah,
takdir Allah buat, orang pertama Nabi Muhammad jumpa ialah Abu Jahal. Tak adalah orang lain. Abu Jahal tu juga dulu yang terjumpa. Bertemulah Abu Jahal. Jadi Nabi teringat pesan Allah kata suruh sampai apa yang kamu lalui. Kalau kita gak tengok-tengok dia ni musuh ketat aku, mesti kita buat paling kelain, buat tak nampak. Yang kita malas layan Kita kata kalau aku cakap dia gelakkan aku. Lagi. Tu. Tapi Nabi tak, sebab Allah suruh sampai, Nabi sampaikan ke Abu Jahal. Abu Jahal tanya, ada berita baru ke Muhammad? Nabi kata ada. Apa dia? Kata Abu Jahal. Nabi pun cerita, malam tadi aku pergi Masjid Aqsa, lepas tu naik ke langit gini. Nabi cerita semua. Dan dalam riwayat, dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dikisahkan Abu Jahal menjaga memek muka dia. Dia cover muka dia, jangan nampak macam seolah-olah dia tak percaya kata Nabi tu. Malah dia berlakon buat-buat percaya. Dia kata, naik ke langit, huyu. Dia buat gitu. Tak ada huyu tu, tak adalah, saya tambah lah. Tapi maknanya dia buat excited. Dia buat excited macam apa Nabi cakap tu dia terima. Jahatnya Abu Jahal ni. Lepas tu Abu Jahal kata apa? Dia kata, Muhammad, apa pandangan kamu kalau aku panggil habis semua orang Mekah ni datang kumpul depan Kaabah ni, lepas tu hang cerita macam mana hang cerita kat aku? Ada? Kata Abu Jahal, boleh tak aku panggil? Nabi kata lagi bagus, lagi ramai aku boleh sampaikan apa yang Tuhan suruh sampai. Abu Jahal pun panggil. Tu kata jahat Abu Jahal pun panggil orang datang kuliah. Tu Abu Jahal. Nampak? Yang ni sampai sekat kuliah ni. Orang pasang banner gigi potong. Ni bukan Abu Jahal, ni Abu Jahat nama dia. Nampak? Abu Jahal pun panggil orang. Panggillah berhimpun orang depan Kaabah. Nabi pun ceritalah, malam tadi aku pergi Masjid Aqsa, naik ke langit, tengok syurga, tengok neraka, tengok alam ghaib apa semua. Lepas tu sebahagian besar daripada mereka gelakkan Nabi. Ada yang kata Nabi ni pembohong, pendusta. Ada yang kata Nabi ni dah jadi gila, dia kata. Tu tujuan Abu Jahal panggil tadi, sebab dia nak memalukan Rasulullah di khalayak ramai. Tapi nak ceritanya, sifat Rasul tabligh menyampaikan, walaupun mungkin sedar orang tu orang jahat, tetap Rasul sampaikan juga. Jadi dalam masalah dakwah, jangan kita pilih-pilih bulu, jangan kita pilih-pilih geng. Kita nak berjemaah, duduk dalam kumpulan jemaah Islam, tak ada masalah. Tapi dalam menyampaikan dakwah, jangan pilih geng kita saja. Bukan geng kita ni. Ni geng keris, dia kata. Keris pula lah. Nampak? Ini geng mana? Ni roketnya orang. Tak payah ajak dia. Jangan. Biar dia terus jahil masuk neraka tu. Jangan. Silap hang yang masuk neraka. Tak tarik juga. Dakwah lah dia, ceritalah kat dia, kawan dengan dia. Tapi bila dalam urusan jemaah, kita tak duduk dalam jemaah dia, duduk dalam jemaah Islam, duduk dalam parti Islam gitu. Tapi dalam menjalankan dakwah, libat semua. Ni kadang-kadang minta maaf cakap lah, kita nampak kadang-kadang dalam bentuk kelompok-kelompok, jadi asabiah gitu orang Islam, jadi berpuak-puak. Sebab tu kuliah kita buka semua. Tak kira mau bawa bendera apa pun datang. Kita nak mengajar tentang dakwah, supaya mana tahu terbuka cahaya hidayah dalam hati dia nampak, ini yang sepatutnya, ini yang betulnya itu. Tapi bila kita sempitkan benda ni, macam mana nak ruang dakwah tu boleh tersebar kepada orang lain dan sebagainya. Ini yang jadi sempit. Dan akhirnya keluarlah label-melabel, ini masjid orang dia, ni surau orang dia. Kok mana pula? Masjid kan Islam punya, surau kan Islam punya. Apa jadi nama-nama macam tu? Ni yang masalah kita ni. Jangan label-melabel kan. Jadi bila label-melabel tu yang jadi puak. Aku tak pergi tu, sebab tu bukan geng kita. Aku tak pergi surau tu, aku tak pergi masjid ni. Jadi kita jadi benci pula dengan masjid. Masjid ni rumah siapa? Rumah Allah. Bila kita istihar, kita benci rumah Allah, apa jadi dengan kita ni? Takbir kuat, rupa pun jadi musuh Allah, sebab benci rumah Allah. Bukan masjid yang salah. Jadi kita jangan macam tu. Jadi lagi-lagi sekarang ni ada muafakat nasional, gunakan kesempatan
kebersamaan kita ni untuk kita buka lagi ruang dakwah kita, supaya sama-sama kita bawa naik Islam. Mungkin kita berbeza dari sudut pandangan, tapi apa yang sama dalam hati kita masing-masing ialah iman. Kita cari kesamaan tu dan kita bersihkan kesamaan tu bersama. Tak apa, perlahan-lahan kita tarik. Payah Ustaz, depa geng karaoke. Tak apa, slow-slow. Dalam duk karaoke tu kita ajak karaoke tak, tapi karaoke qasidah. Kita dia nak nyanyi boleh nyanyi. Boleh nyanyi, tapi kita tukar lagu lah. Kita nyanyi lagu Yahanana boleh? Tak erti dia kata, tak apa aku ajar. Ikutlah. Tak apa. Lama-lama berubah tu, sikit. Biar depa jadi kita, jangan kita jadi depa. Kawan-kawan lah, hilang habis kopiah, hilang kain pelikat dengan sesuatu pendek je tinggal. Tu jadi apa macam tu kan. Muslimat pula elok-elok tudung labuh makin singkat. Lah kali jadi Faridah. Nampak macam-macam tudung lah. Akhirnya singkat terus nampak leher. Tak mau. Biar patut dia jadi kita. Sebab tu kalau cara tok guru kami lah, kami tak berkenan. Tak tahulah, itu kaedah masing-masing lah. Cuma kalau cara kami nak dakwah orang, kita kekalkan diri kita dan kita tarik orang tu macam kita. Bukan kita pergi tiru dia. Kita nak dakwah mak rempit, kita kena jadi mak rempit. Kok mana pula? Ustaz habis, tangga habis kopiah pakai Q. Ustaz. Nampak? Naik motor RZ pram. Apa Ustaz main motor ni? Dak, nak teka budak-budak muda. Teka lah, apa jadi macam tu. Silap ustaz tu yang lebih power lagi. Tak datang dah kuliah. Awak tak datang kuliah Ustaz? Malam ni ada game. Malam ni ada game, mampu habis. Ada dia Ustaz. Tak apalah, kita nak dekat dengan anak muda, tapi kekalkan identiti kita. Pakai jubah, pakai serban. Lepas tu kawan dengan mereka. Tazkirah sikit. Ada. Lama-lama mereka tarik, semak juga Ustaz pakai serban. Nak test kali Ustaz. Ustaz tolong balutkan kat kepala saya. Biar mula-mula balut sampai tutup mata sebelah balut. Nampak? Habis tak apalah, mula dia dah berminat dengan sunnah. Kita tarik dia pada sunnah. Jangan kita jadi dia kan. Patut begitu. Dia gitu nah. Ada pun tanda sedik sekalian rusul. Ini dalil nak mengatakan bahawa semua rasul-rasul itu sedik. Apa sedik? Cakap benar, bukan sakat cakap dia sebenarnya. Yang dimaksudkan rasul tu sidik, cakapnya benar, diamnya benar, perbuatannya benar. 3 benda nah. Cakapnya benar, diamnya pun benar, walaupun tak cakap tapi benar. Perbuatannya pun benar. Itu maksud sidiknya rasul. Jadi apa dia? Alaihi wassalatu wassalam, dan amanah, dan juga amanah mereka itu dalil menunjukkan bahawa mereka ni rasul ni semuanya adalah orang yang beramanah kan, mereka itu, dan tabligh mereka itu, maka iaitu firman Allah Ta'ala. Dalilnya hak Nabi kita, pada hak Nabi kita, iaitu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa maknanya? Artinya, dan akan apa sesuatu yang mendatang akan kamu oleh Rasul, maka ambil oleh kamu akan dia. Dan akan apa sesuatu yang menegah ia akan kamu, maka jauh oleh kamu akan dia. Bukti bahawa Rasul tu cakap benar, orangnya benar, amanah dan tabligh, Allah suruh ikut dia. Maknanya, kalaulah Rasul tu sendiri tak benar, takkan Allah suruh ikut dia? Macam ada orang kata Rasul ni pun kadang-kadang ada salah juga. Kalau Rasul tu ada salah, kenapa Allah suruh ikut dia? Maknanya Allah suruh ikut yang salah. Jadi tak boleh kata Rasul tu salah. Sebab tu ulama keluarkan pandangan mengatakan Rasul tak ada dosa, mereka maksum, tak ada dosa. Sebab kalau Rasul pun ada dosa, Allah suruh ikut dia, mana ikut orang yang ada dosa, jadi berdosa lah kita. Nak jadi ikut contoh, kena contoh yang betul lah, contoh yang elok kan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kan. Demi sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang terbaik. Uswatun hasanah, contoh terbaik. Macam kita hari ni
Contoh banyak ikut contoh luar, tu masalah. Ikut contoh kafir, contoh barat. Contoh paling ideal sekali, paling perfect sekali, paling sempurna sekali, uswatun hasanah, Nabi kita lah, Nabi Muhammad SAW. Nah, macam kita sebut gak hari tu, apa yang kerajaan kita sibuk nak sangat ambil vaksin, kenapa tak ikhtiar dengan cara agama dulu? Kan, fil habati saudai syifaun, kata Nabi. Dalam habatu sauda tu ada ubat penyembuh. Min kulli da'in. Min tu daripada, kulli tu makna setiap, da'in tu penyakit. Dan bagi setiap penyakit ubatnya ada. Ubatnya itu habatu sauda. Ila sama, kata Nabi, melainkan mati je tak ada ubat. Nak mati bagi ubat hidup balik, dah boleh. Mati tak ada ubat. Tapi penyakit apa, insya-Allah ada ubatnya. Dan kalau pakai juga tak sembuh, itu dia memang takdir. Takdir nak pergi dah, biar je lah kan? Tak boleh buat apa dah tu. Tapi kalau lagi boleh ikhtiar pula, ambil ikhtiar jalan Islam dulu. Dia kata darurah ni bila tak ada jalan halal baru boleh pakai jalan haram. Selagi mana ada jalan halal, tak dikira darurah untuk ambil benda haram, kan? Mana boleh. Kita tanya, dalam vaksin ni ada kandungan babi tak? Tak boleh nak jawab tak? Dia kata kalau ada pun kandungan babi, ini kan darurah sebab sakit. Tu kita kata awak salah faham. Darurah ni bila tak ada jalan halal dah. Habatu sauda langsung tak ada dah atas muka bumi ni. Minyak zaitun langsung tak ada dah, tak ada. Yang tinggal minyak petrol je. Zaitun semua tak ada. Nampak? Lepas tu pula apa lagi? Kurma tak ada dah. Madu habis tak ada madu. Kan? Yang bermadu je tinggal. Yang lain tak ada, habis tak ada semua. Tak ada jalan halal, barulah tak dapat, tidak, kita terpaksa pakai jalan haram. Itu baru panggil darurah. Senang-senang, sikit-sikit darurah. Sikit-sikit darurah. Payah gitu. Sebab apa jadi begini? Sebab kerja-kerja duniawi tidak diajar agama dalam dia. Itulah masalahnya. Jadi doktor tapi tak faham Islam. Jadi peguam tapi tak kenal Islam. Jadi engineer tapi tak tahu Islam. Akhirnya engineernya ikut kiblat mana kalau bukan kafir? Doktornya ikut kiblat mana kalau bukan kafir? Tu masalahnya. Berpunca daripada pendidikan. Kadang-kadang kita sendiri juga salah. Bangga sangat anak hantar sampai kolej universiti, tapi belajar agama langsung tak kerti. Tanya rukun Islam, rukun iman pun kadang-kadang tak boleh nak jawab. Terkian. Dia kata rukun Islam tak ingat, rukun negara ingat elok. Tu kadang-kadang, yalah, kalau kita nak bising-bising pun kadang-kadang berpunca diri kita juga sebenarnya. Mentaliti kita juga, sebab kita banyak memikirkan tentang dunia lebih daripada akhirat. Sibuk dunia. Bangga anak dia. Anak saya doktor, Ustaz. Tak kisahlah doktor tu satu benda yang baik, tapi reti tak baca Quran. Doktor-doktor reti tak baca Quran ni? Nak tanya ni. Dia doktor, Ustaz, tapi dia Iqra' 1, Ustaz. Macam mana? Doktor baru Iqra' 1, ahli baru nak kenal. Itu masalah. Bila belajar bahagian duniawi, bahagian akhirat ditinggalkan. Bukan salah belajar dunia, tapi tinggal belajar akhirat tu kenapa? Belajarlah dunia, tapi dalam masa yang sama jangan tinggal belajar akhirat. Tak apa, teruskan. Dia begitu. Itu. Baik. Jadi ini maknanya Allah pesan dalam ayat ni, wa ma, wa tu makna dan, ma tu apa, ata tu datang, kum kepada kamu semua. Dan apa yang datang kepada kamu semua, ar-rasul, daripada rasul itu, fakhudhuhu. Fa tu maka, khudhu tu terima, ambil. Khudh tu maknanya ambil, hu tu nya, ambillah daripadanya. Apa yang Nabi kata ambil. Wa dan, ma tidak. Ma tu apa, dan apa, naha ditegah, kum kepada kamu semua, anhu daripadanya. An tu daripada, hu tu nya, fantahu. Fa tu maka, intahu tu maknanya tinggalkan, ataupun jauhkan. Maka apa yang Nabi tegah, kamu tinggalkanlah. Itu maksud ayat ni. Apa yang Nabi bawa datang, kamu ambil. Tapi apa yang Nabi tegah, kamu tinggalkan. Itu maksud dia.
Nak Nabi kata habatu sauda ada ubat, ambil habatu sauda. Nabi kata madu ni boleh sembuh gini-gini, ambil madu. Kan? Kita tak mau nak bahagian-bahagian sunnah ni. Padahal kita tengok barang-barang sunnah tak mahal mana pun harga dia. Tapi kita lebih nak ambil yang nama pelik-pelik, dahsyat-dahsyat nama saintifik, Siranabil belum macam mana dah nama, nak sebut pun susah. Oh, harga kad 300, 400 setengah. Oh, yang tu beli sangat. Kan? Padahal tak ada dalilnya, hadis tak ada, ayat Quran pun tak ada. Ambil mana tak tahu. Campuran bahan kimia apa tak tahu. Tengok-tengok makin melarat, habislah. Cubalah ikhtiar dengan perubatan sunnah terlebih dahulu. Ikhtiar tengok. Mana yang sakit-sakit sendi, banyak akan solat sunat. Sebab solat tu selain dia sembah solat, tapi dia ada juga bahagian senaman, kerohanian yang akan membentuk sendi-sendi kita ni. Banyakkan solat sunat tasbih malam-malam tu, yang kat 500 baca tasbih tu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga sains membuktikan tak ada tika mana pun postur badan kita, kepala akan lebih rendah daripada badan. Duduklah tangan mana pun, kita duduk kepala tinggi, kita berdiri kepala memang tinggi dah. Apa lagi? Kita meniarap kepala tinggi lagi, kita baring melentang pun alas dengan bantal tinggi lagi kepala. Bila nak kepala tu rendah? Melainkan kalau sujud. Sujud baru kepala tu rendah. Bila kepala rendah, darah semua mengalir ke kepala. Baru kepala tu jadi elok. Sujud. Kalau jenis apa nama, perut masalah, ada apa nama, saluran darah tersumbat dan sebagainya, banyakkan berpuasa. Dia sebab apa jadi tersumbat? Sebab banyak makan. Jadi banyakkan puasa. Itu je ubat dia. Itu dia punya. Nabi ajar dah semua tu. Islam ni, Islam datang bukan semata-mata nak ajar kita semayang saja. Islam ni nizamul hayah, ajar cara hidup. Bila sebut cara hidup, merangkumi semualah. Termasuk kesihatan pun ada dalam Islam. Segala aspek semua ada dalam Islam. Biar kita nampak macam tu. Jangan kita nampak Islam semata-mata ritual. Mana kata sembahyang, puasa gitu saja. Tak ada kena-mengena dengan soal kehidupan. Ada. Hidup kita, bila sebut hidup kita Islam, maknanya semua perkara kita pakai Islam. Barulah betul. Barulah jadi elok. Itu. Jadi apa yang Nabi bawa, ikut. Apa yang Nabi tegah, tinggalkan. Yakni tak kala mengetahui Allah Ta'ala akan benar Nabi kita dan kepercayaan dan tablignya, maka menjadi Allah Ta'ala akan dipesuruh kepada kita. Jadi maksudnya Syekh kata, takkanlah Allah nak lantik seorang Nabi yang tidak cakap benar. Takkan Allah tak tahu. Maknanya kalau Nabi tu bohong, Allah pergi lantik juga jadi Nabi. Maknanya Allah jahil lah kalau begitu. Allah pun tak perasan, tak tahu, rupanya Nabi dia pembohong. Nabi dia pun salah. Tak. Akal tak boleh terima. Kalau macam tu, mana Allah lemah? Sebab Allah pun tak tahu. Jadi mustahil. Sebab tu kita mengiktikadkan bahawa semua para Nabi dan Rasul itu benar. Kenapa benar? Kerana Allah yang lantik dia. Semua Nabi-Nabi benar kerana Allah yang lantik. Tapi semua YB belum tentu benar. Sebab apa? Sebab kita yang lantik. Sebab apa? Sebab kita pun kadang-kadang tak benar. Nampak? Bila kita pun tak berapa benar, orang yang kita lantik pun lebih kurang kita juga. Kalau kita kaki kencing, yang kita lantik lagi kuat kencing. Tu. Rakyat tipu kerajaan, kerajaan tipu rakyat, samanya 2 kali 5. Rakyat tipu kerajaan. Ambil borang Persatuan Nelayan, dia bot pun tak ada, ngaku nelayan sebab nak boleh bantuan. Jahat tak jahat? Bohong tak bohong? Nipu. Nampak? Minta bantuan padahal dia mampu. Bukan susah mana pun minta bantuan. Tak kesian orang yang betul-betul susah, yang sepatut selayaknya diberi pada dia, kita ambil bahagian dia. Tak jahat kita? Bohong. Tu. Dah. Lepas tu kita bising, kenapa pemimpin bohong kita? Dah kita pun bohong.
Bila kita lantik orang, dapat jadi yang tukang bohong juga. Sama. Nampak? Jadi kalau nak dapat hasil pemimpin yang baik, kita dulu jadi baik. Jujur dalam segala hal. Jangan ada tipu muslihat dan sebagainya. Ngaku jujur. Nak mampu buat cara mampu. Jangan buat bohong sebab nak ke dunia punya pasal, nak duit punya pasal, sanggup tipu sana tipu sini. Jahat. Kan? Jadi jangan claim naik pergi kerja, naik motor, naik kereta tapi claim teksi. Jahat. Ada jenis macam tu. Jadi macam mana nak berkat duit gaji? Lepas tu garu kepala sampai botak tengah kepala. Nak ngadu apalah, nak saya jahat sangat Ustaz. Nak macam mana tak jahat, kita bagi makan dia makan apa? Tu. Takut-takut situ. Nak campur dengan benda-benda yang macam-macam. Syubhah lah. Nak perkara-perkara tak elok. Kan? Nah. Tapi kalau kita dah buat sedaya mampu yang elok, jadi tak elok juga anak tu, itu barulah namanya dah ketentuan Allah nak buat macam mana. Tapi selagi mana kita mampu usaha, buatlah yang terbaik. Sebab kita yang bagi makan pada anak dan bini kita. Jadi pastikan duit bahagian yang masuk dalam perut anak bini kita, bahagian yang memang betul-betul halal, betul-betul diyakini elok. Biar sikit tak apa. Tak apa, baik niaga goreng pisang tepi jalan, tapi jujur, halal, tak ambil bahagian orang, tak tipu orang, tak apa. Walaupun untung tak banyak mana, tapi benda tu berkat. Hasil berkat, hidup jadi selamat, tenang, keluarga bahagia. Ini kerja hebat-hebat, pakai kereta BMW mahal-mahal kereta, tapi hidup tak jadi berkat. Sebab apa? Sebab tipu banyak. Dalam bekerja tu banyak bohong, kan? Tipu sana tipu sini. Tu cerita dia. Baik, jadi itu dia. Dengan mengikut akan dia pada barang yang mendatang akan dia. Jadi Allah suruh. Jadi Allah suruh kita ikut Nabi. Ini bermakna Allah tahu Nabi itulah yang paling terbaik. Takkan Allah suruh ikut Nabi sedangkan Nabi pun tak baik. Jadi itu dalil dia. Akan dia kepada kita. Daripada Allah Ta'ala bermula yang demikian itu menunjuk atas mustahil menyalahi ia daripada barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi mustahil. Takkan Allah tak tahu kalau Nabinya sendiri pun tak jujur. Mustahil. Jadi apa yang Allah pilih tu, itulah yang terbaik. Akan dia kerana mustahil bertukar ilmu Allah Ta'ala itu akan jahil. Kalau Allah tak tahu, maknanya Allah jadi jahil. Maka ini mustahil. Dan lazim daripadanya mustahil Nabi kita itu dusta. Jadi kita pun tolak bahawa Nabi kita bukan orang yang dusta. Walaupun sekali saja, tak pernah menipu, tak pernah dusta. Dan bukan Nabi ni khianat, tak pernah buat khianat sikit pun. Cakap kena etikot gitu. Jangan kata Nabi memang baik tapi kadang-kadang ada kat dia buat khianat. Cakap gitu jadi kafir terus. Rosak akidah. Dan menyembunyikan, dan Nabi tak pernah menyembunyikan apa-apa yang disuruh sampai oleh Allah. Maka wajiblah ia bersifat dengan siddiq dan amanah dan tabligh sekalian. Habis. Dan kita akan sambung nanti. Bermula sekalian Rasul yang lain, iaitu seumpama Nabi kita. Nanti kita bicara tentang sifat yang harus bagi Rasul pula. Ni kita baru belajar sifat yang wajib dan sifat yang mustahil bagi para Rasul itu. Lepas ni kita nak tengok sifat yang harus bagi Rasul itu pula. Boleh? Saya tak ada bawa barang sebab hari tu kuliah dah 2 tempat dah, Masjid Berwah dengan Taman Delima. Sebab kadang-kadang orang yang datang pun orang yang sama kan. Jadi saya tak bawa barang lah, sebab bawa kereta pun kereta bonet kecil je kan. Jadi saya tak bawa barang. Jadi kalau ada yang nak beli barang, boleh bagi tahu kat Borhan boleh hantar, kita dekat je Berwas kan. Jadi insya-Allah gitulah. Sedikit sebanyak, dan saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik itu datang daripada Allah, dan yang kurang itu silap kita sendiri dari segi adabnya. Adapun dari segi hakikatnya, kullu min indillah, setiap sesuatu semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malal salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma dafa'annal bala'a wal waba wa khususan al-waba virus al-corona wal ghala wal mihana wal fitana ma zahara minha wa ma batan. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.